أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أشرق نور الله ظهر كلام الله وثابت أمر الله ونفع كما الله توكلت على الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين kan alam tu mana pun alam dia tak silent. Okey, amma ba'du. Jadi sebagaimana rutin insya-Allah kita tak walaupun teman tak kurang sihat dan mengalami kecederaan pinggang dalaman dan tak boleh bergerak, cuma kita teruskan macam biasalah. Selagi kita boleh ada daya upaya, kita cubalah. Sebab pernah dulu teman lagi teruk daripada ni kan. Berapa bulan kita off. Tapi kali ni tak berapa teruk lah. Tapi tak boleh bergerak jugalah. InsyaAllah kita cuba ikhtiar lah apa ni. Termampu doa-doa sahabat-sahabat. Okay, jadi teman pun tak ada prepare apa pun tajuk-tajuk. Cuma um, sekadar apa yang teman boleh relate dengan suasana semasa dan apa nasihat yang baik teman cubalah. Jadi kalau dalam perkara yang uh, kita selalu bicara dalam menghadapi ujian, bagaimana kita menyantuni takdir yang datang dan terus menerus bersangka baik dengan Allah. Walaupun ujian yang datang tu mungkin ujian yang agak perit, agak susah. Sebab ujian ni ada beberapa perkara yang tuan faham. Sama ada ujian kelaparan, yang ni kekurangan. Ujian kekurangan harta, yang kadang-kadang kita hadapi duit apa semua. Kemudian ujian penyakit dan ujian nikmat. Ujian pertama, ujian nikmat ni dia Allah bagi nikmat, tetapi bagaimana kita olahkan, kita gunakan untuk mensyukuri dia. Itu dia tengok. Sekiranya kita dapat nikmat, kita jadi makin leka, lalai, maka dinaikkan taraf nikmat itu istidraj. Terus menerus dia dapat nikmat. Sampai Allah biarkan dia larut dalam nikmat. Apa mau kata semut kan? Kita biarkan semut dalam gula. Apa jadi semut tu? Agak-agak mati je kan? Manusia macam tu. Tapi tak mati jasad, mati hati lah. Dia biarkan larut-larut dalam nikmat. Jadi kita ni selalunya orang beriman dia timbang tara. Ada kadang-kadang ujian nikmat, kadang-kadang ujian susah, perit, apa nama tu, ujian kesempitan, berbagai-bagai bentuk kan. Jadi kita timbang tara, kita duduk dalam menyantuni takdir, sebab kita tahu qada dan qadar tu rukun iman kan. Kita cuba mengimbangi kan dengan apa yang kita belajar ni, mengimbangi. Dalam contoh, dalam ujian nikmat kita mensyukuri dan bersederhana. Bersederhana kan. Kita tahu kita dapat nikmat, kita berinfak, memberi imbang kan. Ini setengah tu dapat nikmat harta rezeki, dia makin ketat, dia tidak berinfak. Tidak sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Kan? Rasulullah tu kalau boleh kurma tu kalau dah habis baru dia lain tidur kan. Dia tanya berjiran-jiran tak dapat lagi. Dia tak ada simpan harta tu. Dia tak simpan untuk esok. Jadi kita cuba ambil nisbah iktibar daripada sunnah Rasulullah tu. Kita tak ada sampai nak kata habiskan berah apa. Dia rumah tu. Kita memberi tu ada perasaan tu. Itu pun cukup bagus dah. Kadang-kadang uh, kita mengingat tu yang orang tua dulu. Kalau ada lauk lebih, dia masak sedap. Bau dia sampai ke jiran dia bagi.
Itu adab orang dulu-dulu kan. Kita dah orang jiran lapor kita betul reti. Rumah kan main banyak lauknya. Terutama bawa KFC balik. Bawa sebelah. Anak orang sebelah lapor baru kan. Mak bapak dia mau tak mampu beli. Jadi kita kena ada pesan kasih dan sayang kan. Mahabbah. Jadi itu keadaan dia. Jadi sebab apa dia, kalau orang zikrullah ni, dia menyuburkan sifat mahmudah tu. Dia akan suburkan. Dia jarang lah zikrullah tu tak subur. Jarang lah bila berzikirullah tu dia makin kedekut. Itu memang something wrong lah. Sama ada dia tuntut ilmu tu daripada tok bomo mana ke. Zikir-zikir makin kurang ajar kan. Zikir-zikir makin kuat lempar bini. Makin kuat baran. Jadi kena perhatikan. Tapi ada kalanya sunnatullahnya bila kita berzikir permulaan lah. Kita akan rasa rimas, kita rasa nak marah. Itu ada satu cuaca tubuh yang mana bila segala kekotoran tu nak keluar, syaitan tu cuba mengganggu lagi. Tu yang dia cuba ganggu tu kadang-kadang dia kacau. Maka perlunya pada guru. Kalau guru yang mensanadkan ilmu tu, dia mesti refer pada guru tu. Kenapa tuan saya begini? Itu yang bahaya bila ambil tanpa sanad kan. Main cedok je, main try je. Main ambil je pada kawan. Jadi hati-hati. Kemudian dari sudut ujian tu pula, dia memantapkan lagi. Contoh seorang tu ialah bersuluk, dia dapat makam martabat, apa nama tu, nafi isbatnya, ukufnya. Dalam pada dia menyantuni takdir tadi tu, takdir kesusahan tu utamanya, dapat sakit kan. Macam mana dia mendalami arti apa nama tu, ukuf tu dalam sakit. Bagaimana dia mendalami ma'ayah dalam sakit. Sebab perbuatan kita dalam amalan ni, kalau kita buat sesuatu dalam keadaan selesa, dia nothing kan. Macam komando kan, ada ilmu komando, dia tak duduk lautan. Apa ada kan. Training dah dapat berapa sesi komando bulan-bulan dah habis, tak ada apa. Tapi dia mesti dia letak dalam keadaan sesuai dengan situasi ilmu yang dia belajar. Jadi Allah pun begitu buat kita. Duduk dalam keadaan sakit macam mana kita mendalami takdir. Contoh bila kita contoh al-ma'iyah berserta dengan Allah, macam mana dengan sakit tu tadi dia mendalami ma'iyah tu tadi. Maknanya dari sudut ujian, sebenarnya orang yang diberi ujian tu Allah kasih, Allah nak bagi dia makam. Kena faham tu tak? Sebab kemungkinan tuan-tuan akan tempuh. Macam saya sudah menempuhkan keadaan itu satu musim berbeza, tahun ni berbeza. Jadi kita kena get ready. Jangan sedap tengok orang tu kena ujian. Kadang-kadang kita ni macam ni sangka buruk pula. Adalah tu dosa dia, adalah tu kifarat dia tu. Kita pula legakan daripada kita tu, aku tak ada apa. Jangan. Kebanyakan kita bukan ahli zikir lah, ahli luar pun macam tu. Ahli orang syariat pun macam tu. Kita tengok orang lain, dia ada salah lah tu. Ada yang lagi teruk. Itu dosa dengan aku tu dulu. Dia rasa dia pula power. Kacau. Bangga dia pula kan. Jadi tidak ada sabit dengan makhluk sebenarnya. Apa ujian dia kena, kifarat dia kena. Kalau dia dosa tu, dosa dia dengan Allah, tapi Allah kifarahkan dia. Allah nak untung daripada dia. Orang tu Allah nak ampun dosa dia. Setengah tu ada. Dia contoh dia togo silat ke apa ke. Pernah kurang ajar dengan togo dia apa. Tiba-tiba dia kena bala. Mula kita sabitkan pada diri kita. Dia tu kena pasal aku lah. Aku punya daulat. Kata, pula dah. Dia daulatnya pula. Sedangkan orang dulu yang daulat tu, sebenarnya karamah dia. Sultan-sultan dulu ada karamah. Itu yang wujud perkataan daulat tu. Sultan serang kita tak berani cakap lah. Kan cakap ke dalam. Itulah. Faham-faham kita tengok akhlak kita. Kuatan makam kita yang mana Allah
Dudukkan kita kat mana? Kita perhati lah. Allah seorang duduk kat aku. Lalai ke? Duduk kat aku makam istidraj ke? Duduk kat aku makam syariat ke? Duduk kat aku makam tarikat ke? Ha. Jadi kita sebab berjalan tarikat tasawuf asas. Dia menilik keaiban diri. Itu the first. And main priority. Menilik keaiban diri. Bila kita dah cuci, Allah akan datangkan malaikat mulhim. Kita rasa mudah dengan ilmu. Kadang-kadang kita nak dapat ilham yang baik-baik. Di samping ilmu yang syar'i. Fil sudur, fil kitab. Bacalah, tak ada masalah. Nak dengar YouTube ke. Kan? Tapi ilmu tu membawa kepada manfaat lah. Bukan macam kita nak dapat tahu ilmu Suluddin ke. Nak cerita Ba'man Asy'ariyah ke. Maturidiyah ke. Tahu sekarang kan. Duk heboh kan. Orang duk berdebat. RUU lah. Kan? Sampai baru tadi kita tengok tokoh-tokoh Suluddin berdebat antara dua pihak. Yang ini kata ini kata macam ni. Dalam istilah yang digunakan, masyarakat awam terpinga-pinga apa dia bercakap. Agak-agak adakah tak pernah dengar Ustaz Azhar Idrus yang mudah diterima masyarakat cakap istilah teruk-teruk tu. Itibari suduri lah. Tak pernah dengar kan. Masyarakat awam terpinga apa benda ni sembang. Antara dua tokoh contoh macam ni. Kita nak faham pasal motor. Juru jual. Motor ni speed city. Orang kampung boleh faham cc 150. Dia pakai gear kaki gear. Sekali dua pomen sembang. Berry apa kan camshaft. Nganga orang kampung. Aku nak beli motor dia bercerita pasal engine. Mampu tak faham. Bukan cerita sikit punya dalam detail tu. Berry berapa mm. Dia punya speed hardcore block. Nganga kawan tu kan. Jadi kita berdakwah Kita berdakwah ni mudahkan masyarakat. Nak bincang bab yang tinggi-tinggi boleh tapi antara dia apa lah. Ingat open macam tu kan. Jadi makin dalam apa tuduhan masyarakat assume teruk lah Pak Suluddin. Dalam malas aku belajar. Apa benda sifat 20 ni kan. Orang benda tu pasal orang dulu. Wujud ada, lawannya tidak, tak wujud, tidak ada, senang je kan. Mana ada kita susah-susah. Sebab lama dekat pengalaman, bila kita menghayati jalan syuhud, jalan tasawuf, baru kita faham. Sebab kita duduk dalam tu, Allah tu bersyukur alaih akan misli. Bila wa'ukuf, Allah tu tidak mengambil ruang. Kita akan faham sendiri. Sebab Allah tu al-hadis, sifat dia maha menunjuk. Bila al-futuh. Al-futuhat memberi pembukaan. Kan, pasal memberi kefahaman bukan ustaz. Ustaz suruh bicara secara kalam ilmu je. Imam Ghazali tu imam hebat adalah dia berguru dengan tukang kasut je. Buat tasawuf. Kan ramai lagi orang hebat-hebat berguru dengan guru tasawuf yang tidak dipandang masyarakat pun. Kan? Jadi kita nak bangga setakat mana? Nak dia ni kan. Kita ada hak, ilmu kita ada hak dia. Ilmu kita ni kadar hak dia. Ilmu apa nama tu? Tahqiq fiqh ada hak dia. Kan? Ilmu tasawuf, ilmu syuhud dengan Tuhan ada hak kadar dia. Tapi Allah yang mengkadarkan. Allah Ta'ala yang menyusun untuk kita. Kan? Besok nak tahu kita punya kedudukan sisi Allah, waktu kita dah duduk sempadan antara qarah-qarah dengan alam barzah tu, kita tahulah. Kan macam teman koma 3 minit mati kan. Teman hanya dapat diberikan perihal wukuf je. Bagaimana dikatakan kosong. Teman dapat dah kosong yang secara alamiah. Waktu suluk, waktu dapat kosong rupanya diberi cardiac arrest 3 minit. Ada lagi kosong lain rupanya. Sampai teman lupa berapa benda sebelum tu. Walau teman sedar. Itu hakikat kosong rupanya. Teman dia boleh faham, ini sesama kita. Antara beza roh dengan nyawa. Nyawa teman hidup tengah berselfie, tengah angkat tangan, tapi teman dia pula. Tengah renung koma yang datang.
Piroh tu memang tak ada hadir itu tu. Oh, faham. Oh, itu. Sebab diberi nikmat Tuhan, mengalami benda tu. Orang panggil zauqiyah fil wujdan kan. Zauqi dan wujdan. Ha. Macam mana makam tabdal. Kita boleh bicara makam tabdal. Bagaimana kehadiran cahaya. Tapi teman belum ditempuk Allah lah makam tabdal. Yang tu so original tu KDRS forever. Masing-masing nampak lah. Tak tahulah. Cara mati masing-masing lah. Ha. Itulah. Tapi bagus dari sudut ilmu yang ayari. Kemungkinan teman tengok bagaimana. Tuan kan terfikir tak? Siapa yang cerita makam tabdal, makam raja, makam apa, Al-Dahsyat. Siapa yang cerita? Adakah dia mati terbalik sembang? Tuan terfikir rupanya itu adalah ilham laduni para masyair. Dia dapat dalam macam mana dalam tunduk dia tu. Dia sebab dia disampaikan pula pada anak-anak murid dia. Sebagai pintu persediaan. Itu lah. Sebab benda-benda itu kalau di kalam dalam kitab pun tak boleh nak dapat nak di apa lu nak dinakalkan disembangkan kan. Melainkan pada ahli yang betul-betul. Pada guru, pada ahli apa dia cuba sebab apa ahli dia apa nak. Pertama dia dah tempuh pencucian qalbi tu. Selalu qalbi yang dah ada nur, dia boleh absorb benda ni. Pandai koma pun dia dapat basic. Macam ni. Okey tu. Ada dapat benih, okey tu. Dah ada benih, besok tumbuh lah dia. Disuburkan dengan jalan ni. Bukan kita nak tahu, pemain, bukan tak salah. Teknik tu tak salah. Tapi dah ada hafal begini, begini. Pergi sembang kedai mak Kena jom dia macam ni. Pompang-pompang kan. Yang orang nganga, apa benda. Tapi orang yang nganga takut. Nak bercanggah takut. Esok aku ni. Saat aku canggah dengan dia. Tanya aku balik. Dia rasa kawan yang berdebat tu suka nak show off kan. Tunjuk dia padu, dia power. Kita tak ada macam tu. Kita makan kita tahu. Macam ni. Dah. Kita dengar Allah je. Ini urusan hidup. Sebenarnya ada satu guru kata. Urusan kamu hidup. Tu kalau kita dengan kawan, dengan guru, dengan apa kau sekalipun. Urusan kerja. Kita dengar Allah je. Dia punya straight dengan Allah. Cuma kadang-kadang kita terganggu oleh manusia kadang-kadang. Yang ni kacau aku, yang ni fitnah aku. Sebenarnya kita dengan Allah je. Tapi tetap juga kita berhukum dengan syariat. Dah dia tampar anak kita, mesti kita dapat polis. Takkan itu Allah punya fafal. Anaknya. Kan? Itu tahap dewa punya iman kan. Tak tahulah. Tapi kita sebab ikut sunnah Rasulullah, kena ikut syariat. Tak boleh kita berlepas diri. Tak boleh kita. Mesti kita ikat dengan syariat. Cuma tarikat makam hati, hakikat makam apa tahqiq dan makrifat makam kita syuhud dengan Allah. Itu saja. Itu saja yang membezakan kita dengan takwa masing-masing. Keadaan dan takwa tu. Bukan kita boleh main rangkul, rojak sekali. Itu pasal perlu berguru kan. Kita ada asing-asing kan. Bagaimana kita tengok cerita Musa menyanggut kan. Itibar Musa menyanggut datang bawa campur-campur. Dia cari seorang yang boleh asingkan. Begini-begini. Dapat seorang perempuan asingkan. Itu itibar dia. Adalah sebagai cerita nasihat kan. Kemudian tuan tengok dengan cerita lah Piramli tu. Dia boleh buat pengubatan jarak jauh. Dia boleh buat pengubatan jarak jauh. Macam teman biasa buat kan. Dulu siapa ke dari Singapura sakit. Lepas syuting ke satu tempat lah. Macam terkena badi. Dia Piramli telefon dia balik. Kamu ada air kat situ? Ada. Letak air kat situ. Piramli buat. Minum ini sembuh. Teman guna kaedah itulah yang mana orang minta tolong. Limau kan sebab kita. Macam kaedah sama. Bagi gambar limau, bagi gambar air mineral apa semua. Bagi gambar sen. Semua buat. Malam kan. So dia minum, dia mandi.
Akidah. Sebenarnya tak ada beza pun. Sebab siapa yang dah faham, dah memenuhi faham dia, berserta dengan Allah, tidak ada batas. Tidak ada batas. Dan tak dapat kafiat tu, kena fasihkan betul-betul. Ah, kena fasihkan betul-betul. Jadi itulah sekadar ringkasan tarbiyah tak sekadar pendek lah. Jadi ada pun nak disembang, nak ditanya. Imam Ahmad. Ya. Daripada Imam Ahmad. Dia kata, baik dulu. Kenapa orang yang berzikir ni ada yang berperangai lebih pada syaitan ni? Itu Imam Ahmad bagi kiasan lah. Dia seolah-olah engkau menghalau anjing, tapi di keliling engkau ada makanan-makanan anjing. Jadi anjing tu akan datang balik. Lepas tu dia kata, apa yang maksud? Pada guru dia kata, ya engkau mungkin berzikir, tetapi di hati engkau masih ada riak, masih ada sombong, masih ada perasaan yang diunjuk. Maka syaitan ni akan datang balik. Dia kata, dia jadi macam makanan-makanan dia. Itu dia kata, Dia dekat. kita tu saya dapat klik dengan yang awal-awal saya kata. Saya dapat klik macam itu yang maksud Imam Ahmad pada murid dia. Sebab kita dah menghalau dia, dia bagi kiasan anjing kan. Kita dah halau anjing. Tapi pada diri kita ada makanan-makanan anjing dulu lagi. Anjing akan banyak balik. Ada yang letak cerita yang bacaan. Itulah antaranya punca dia konsep pembenihan oleh Tuan Mursyid. Tuan Mursyid yang ataupun orang panggil para masyayikh yang awal. Dia punya apa nama tu Al-Qaedah atau orang kata Al-Kafiyah. Kafiyah ni dua, satu batin, satu zahir. Itu pasal Syekh dua harakat Khalidiyah meletakkan yang tu. Ilahi anta maksudi. Waktu beramal mula tu, niat tu jadi paksi tunjang kan. Kalau kita tengok dekat lain, tapi bila berbicara nampak gah dia, nampak sebenarnya. Macam kita pun ada juga benda-benda tu, bukan tak ada. Tapi kita kena ingat balik. Itu pasal dalam setiap zakir, disuruh kita rontoni balik. Ilahi anta maksud. Jangan kita ingat lepas kita fikir, lepas kita menajak, kita rasa kita bebas. Tak, dia kena cuci, makin cuci. Sampai kita rasa, aku dah tak ada apa, dah okey. Dalam kita rasa tak ada apa tu, sebenarnya masih ada mazmumah lagi kadang-kadang. Aku dah rasa bebas dah. Sampai kita rasa betul-betul zero tu. Tak tahu nak cakap macam mana. Cuma dia olahkan, selalu dalam suluk lah, tu pun dia suluk lah. Mursyid akan telik rohani kita kan. Bagaimana kita tengok. Dia macam ni, duduk berdepan. Dalam report suluk, duduk berdepan tu dah cukup lah. Pemancar, murid tu tak cakap pun. Cuma syarikat tu, kadang-kadang Mursyid kata, apa rasa ni? Dia suruh syariat je saja. Baru nampak kita bertanya. Kan, tiba-tiba duduk diam-diam je. Tiba-tiba Mursyid tahu dah. Kalang kabut murid tu. Kan? Dia jadi satu bahayanya. Murid tu je tak suka pun. Dia balik cerita ke adik abang ni. Dahsyat guru. Akan main-main tu boleh baca habis. Dia jadi mursyid tu pada adab daripada murid. Teman dengar cerita 16 adab murid, adab guru pada murid. 16 ada guru pada adab murid pada guru dalam 10 ke 12. Tapi ada guru pada murid lagi tinggi, lagi banyak. Sebab ada permainan rohani kan. Kena jaga. Itu pasal yang wujud-wujud ta'asub. Yang kita dengar sikit bidi-bidi bombong. Itu teman nak gelak. Itu punca daripada asas itu. Tak asas sangat sampai kerja malam nak buka cerita orang tak elok. Teman ketelik je. Teman kaji kenapa je ni. Bukan yang kata dia tak bagus. Cuma basic tu. Dia nak bawa jalan tasawuf ni ke mana? Itu yang pelik tu. Mula okey. Tasawuf itu semua muda. Kena cuci hati rohani. Mengenal mengenal Tuhan, mengenal rasa. Ada kitab sama mana baca. Lama tak elok. Dah lama-lama sampai
pengikut kemudian dah gelong. Dah gelong. Bahaya. Banyak jadi macam tu. Dengar cerita Ayah Pin tu bukan apa. Dengar cerita tarekat betul Lama-lama Allah. Nanya besok bila orang tanya tarekat, udah tarekat yang kena. Kan? Jadi dah jadi merapu-rapu. Sesat. Tak ada akidah. Kita jangan minta jauh lah itu. Alhamdulillah. Ah, dia alam sebelah mata semua ada. Mazrah. Ada. Jadi itulah ada lagi. Ya. Jadi apa nama tu? Jadi haji doa lah apa penutup. Hmm. Doa ringkas-ringkas pun. InsyaAllah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى آله وصحبه أجمعين Amin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أو أو الله ربنا وحدنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا Amin. تحملنا إسرافنا ربنا وتحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا فاصلنا على الكافرين الله يا الله Kita bersyukur pada mereka iman lewat iman Islam ya Allah. Dapatnya kami berkumpul bersama guru murid kami ya Allah. Dengan rahmat-Mu ya Allah. Bantulah kami ya Allah dengan berkat Rasulullah ya Allah. Allah. Kau sedang turun kami ya Allah. Amin. Saya betul. Allah dan pimpin kami ya Allah. Amin. Kasihan ya Allah. Amin. Amin. Kami masih ini Amin. tapi ya Allah. Amin. Ya Allah. Berkata percaya ya Allah. Ingat kami ya Allah. Ingat kami. Sehingga Amin. Amin ya Rabbal. Ya Rabbana ya Allah.